di Kelantan, saudara pergi ke lojeng. Saudara naik kereta daripada Kamara Highland nak turun sampai ke Gua Musang. Saudara akan melihat sarjana mata memandang. Waktu malam bagaikan sebagai bodoh dengan api apa semua. Ladang-ladang yang bukan dimiliki oleh warga bangsa kita. Kerajaannya siapa? Ini yang saya katakan. Tapi kalau saya sebut lebih ni, orang marah kata saya ni kerja lain tak ada, marah pada Tok Lebay. Kerana bila mereka menunggang agama, bukan tak kaya Kelantan, negeri yang cantik, makmur, tanah sekebun bunga. Tapi akhirnya, bila saya cakap begitu, bukan orang Kelantan marah kat saya. Tak pulang pada saudara lah. Begitu juga di Perak. Begitu juga di Kedah. Begitu juga di Selangor, di Johor dan sebagainya. Bila adanya parasit-parasit, akhirnya macam dipaham sekarang ni, 10,000 ekar tanah tu tak selesai lagi. Dan kita harus menuntut. Jadi kita asyik berpolitik. Berpolitik lain tak ada. Nak mencari siapa benar, siapa salah. Aku dah jadi Perdana Menteri. Lain tak ada siapa calon Perdana Menteri. Ini yang saya bosan kadang-kadang tu. Saya lihat sekarang ni, percaturannya. Akhirnya hari ini, saya bersimpati. Anak Datuk Seri Najib telah pun Muhammad Nafisuddin telah pun menerima notis kebangkrapan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Beliau mendapat notis yang sama, waktu tarikh yang sama, waktu Datuk Seri Najib. Bukan saya nak membela beliau. Tetapi ini cerita sebenarnya apabila pini hari-hari yang sama, beliau mendapat notis. Selain daripada Datuk Seri Najib, anak lakinya Muhammad Nafisuddin juga menerima notis kebangkrapan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri kerana didakwa gagal melunaskan cukai pendapatan berjumlah 37.6 juta. Dan menurut Pegawai Wee Yong Kang yang mewakili Nafisuddin, dia berkata notis telah diserahkan kepada anak guamannya pada 30 April lalu dan pihaknya telah pun memfailkan affidavit untuk membantah notis keberangkapan itu. Jadi ini keadaannya macam kita melihat macam seperti dendam kesumat. Jadi bapa kena, anak kena, cucu kena, semua kena. Jadi akhirnya kalau nak saman semua. Minta maaf lah, saya nak tanya. YTL ni dah bayar income tax semua ke? Anak cucu dia. Lim Gotong. Dia beli kapal amenity tu. Bayar ke semua cukai-cukainya? Agak katanya 400 juta apa semua. Masih ada cukai. Begitu juga anak bini Bizantan. Dah ramai kalau kita nak sebut. Tapi kenapa disingularkan? Macam seolah-olah ada dendam kesumat. Saya melihat benda begini. Kalau kamu benci pun, selesaikan satu persatu. Saya lebih senang hati kalaulah pimpinan menyelesaikan kes YNDB ini satu persatu secara tuntas. Jangan dikait apa semua. Dan bawa orang yang terlibat semua bawa ke mahkamah. Supaya rakyat semua tahu, supaya ini dapat menjadi pengajaran. Seandainya Datuk Seri Najib dibuktikan oleh mahkamah bersalah, ini menjadi pengajaran pada masa depan pada rakyat akan datang. Supaya pimpinan akan datang. Oh, negara Malaysia ni pernah Perdana Menteri pun dihukum. Nah, ini keadaannya supaya dapat jadi pengajaran. Tetapi biarlah perbicaraan itu secara tuntas. Biarlah perbicaraan itu secara jelas dan mengikut. Saya tak mau komen lebih. Kalau saya komen lebih nanti orang melihat bahawa contempt of court. Saya tak mau. Jadi kita tahu banyak kerja, tapi cuba menjadi pertikaian lah. Kenapa orang macam Izzati tak bawa ke mahkamah, orang macam Joloh tu cari jalan. Sebab kita mempunyai rangkaian dengan negara-negara seantero dunia. Dengan Scotland Yard lah, dengan CIA lah, dengan semua banyak lah. Kita boleh panggil, kita boleh gunakan kuasa kita ada. Tetapi kalau ikut kata Tuan Mahathir, dia kata kalau bawa Joloh Malaysia, mana negara Malaysia akan bankrupt. Apa hal pula? Apakah Joloh memegang seluruh kewangan negara kita? Saya ingat lagi kenyataan Dr. Mahathir waktu beliau jadi Perdana Menteri. Yang kedua, kemudian mantan Ketua Pilihan Negara dia kata bahawa Joloh sekarang ni susah nak dikesan sebab dah jadi macam beruang dan sebagainya. Alasan-alasan yang membuatkan kita bertanya, apa sebenarnya? What are you trying to do? Orang macam Nik Faizal ni, takkan tak dapat cari. Anytime boleh cari punya. Bawa ke mahkamah, diadili, biar berhadapan dengan peguam dan sebagainya. Jadi selepas itu, baru kalau jelas, okay, now, anak kamu pula, konon dapat duit ni. Maka diperhalusi juga. Jangan rambang sana, rambang sini. Macam, kerana bila saya tengok cucu-cucu saya main tip-top, mercunya, macam itulah gamaknya. Okay, tepuk sana perpek, tepuk sana perpek. Tak selesai.
Jadi itu keadaan saudara yang bukan saya nak membela, tidak. Cuma sekarang ni saya nak relax sekejap ni. Ada masa sikit lagi ni. Sekarang ni heboh pula. Tular satu Malaysia cerita orang kahwin. Apa hal? Biarlah kalau dia kahwin pun nak jadi apa masalahnya. Akhirnya Datuk Nora Arifin, penyanyi daripada Kelantan, dia pun terpaksa membuat pernyataan bahawa dia kata dia menafikan dia berkahwin dengan Tan Sri Anwar Musa. Sebab ada dalam tularnya mengatakan sempena sabut jadi. Kita dah ucapkan selamat hari jadi Tan Sri. Moga you bahagia. Tapi dalam keadaan yang sama pula dah tular pula. Tapi nama diblankokan. Ini merupakan saya kan, bila Nora buat kenyataan begitu, dia kata saya dah nafikan, Tan Sri Anwar dah nafikan. Kenapa timbul lagi ceritanya? Jadi janganlah kita bermain dengan persepsi. Dan saya tak setuju. Saya tak setuju untuk kita bermain dengan fitnah begitu. Cuma hari ini saudara, ini political reset. Saya difahamkan sudah ada grand design. Kerana melihat daripada kelemahan pimpinan Tan Sri Muhyiddin, ada grand design di Putrajaya. Kalangan pegawai-pegawai yang menjadi penasihat pada Perdana Menteri, yang jadi orang kanan, orang kiri, orang di sini, orang di sana, apa semua tu, sudah ada menyatakan bahawa ada perbincangan. Sebab itu saya nak bersetuju dengan pandangan saudara ini Rizal daripada Endau. Dia kata apa ni? Apa ni tak habis-habis lagi nak buat pilihan raya lah apa semua. Jadi sekarang ni kita menghadapi masalah COVID yang serius. Kita ada masalah umat Islam di Gaza dibunuh saban hari. Ini saudara kata saudara Rizal Endau. Jadi kita ada masalah pengangguran. Kita ada masalah ekonomi. Bukan hanya ekonomi negara, bahkan ekonomi rakyat sendiri pun bermasalah. Ini pandangan saudara Rizal Endau. Jadi kalau sungguh-sungguh nak pangkat ataupun nak angkat seorang jadi Perdana Menteri, jadi cara sekarang mudah, keluar aja daripada kerajaan yang ada sekarang ni. Yang pakat sana pakat sini apa hal? Jadi beliau mempersoalkan tindakan ini, bercakap soal kepimpinan dan sebagainya. Dan kita nak tahu bahawa di Putrajaya kabarnya ada satu dua orang UMNO ni sudah berkira-kira dengan mantan Perdana Menteri, kononnya lah, mau mengambil alih kuasa pula daripada Tan Sri Muhyiddin sebagaimana berlakunya langkah Sheraton. Saya belum lagi dapat nak santun tentang apa berlaku di Sabah. Di Sabah tu memanglah masih lagi penuh dengan teka-teki. Tetapi masalah sekarang ni, bila di Putrajaya itu sudah ada kumpulan-kumpulan tertentu yang katanya mencukupi bilangan yang sama. Jadi apa benda ni? Datuk Seri Anwar Ibrahim kata ada kumpulan dah cukup numbers. Puan ni pula kata ada kumpulan sama. Dan orang ni perlu jadi Perdana Menteri semula. Yang ni perlu disingkirkan Tan Sri Muhyiddin. Saya dah katakan, rakyat menuntut supaya paling mudah wujudkan balik, buka balik parlimen. Bukan kita nak menjatuhkan sesiapa. Kita mahu supaya parlimen dapat mendengar segala masalah negara ini melalui persidangan parlimen. Supaya menteri-menteri yang pekak kuali itu dia dapat tahu. Ini sebenarnya rakyat susah nak bercakap soal siapa je. Bagi saya, apakah Perdana Menteri itu the only solution? Apakah dengan melantik seorang itu the only solution? Tidak. Sebab itu saya berbual dengannya, Muhammad Teguh Razali beberapa kali. Beliau mengatakan, it's not me. The most important, dia kata negara ini perlu dipimpin dengan penuh ketawaduan, dengan penuh keikhlasan. Mesti meletakkan kepentingan rakyat mengatasi kepentingan diri. Bukan tempat itu untuk dijadikan jawatan Perdana Menteri itu sebagai tempat untuk mendabarkan akulah Perdana Menteri. Bahawa tempat itu untuk mencari kekayaan. Tempat itu untuk memberi kekayaan pada kroni. It's not that. Bukan kawasan tempat daripada Perdana Menteri itu sebagai mencari glamour. No. Yang ini saya